Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke Josem Podcast di Josem Channel untuk season yang kedua dan episod yang kedua. Okay, so hari ni seperti biasa aku Asal Sulaiman dan Saya Nazrul Razani. alright. So hari ni kita berdua je, memandangkan yang lain Main semua ada berdua je. urusan yang tak dapat dielakkan. Okay, so Nas, yang ni saat direkodkan ni Ham baru balik kerja, betul tak? Ya, aku baru lepas settle Yeah. mandi pun semua. Let's go to our podcast lah hari ni. Excited. Alright. Okay. Thank you Nas for your kata apa untuk masa hang untuk hari ni. So insyaAllah untuk Josem podcast hari ni, aku macam topik yang maybe tengah hangat jugalah. Topik pasal sekolah. Kalau Oh, ada another podcast, podcast yang lain lah, dia cerita pasal adalah macam respon ni, dia kata macam sekolah tak penting lah, apa ke benda ni kan. So aku pun macam terkejut juga. Tapi yalah, tak kisah, tak heran pun sebab yang bercakap macam tu pun mak ayah dia adalah orang yang FF. berada jugalah. Kan. So dia boleh katalah orang kata sekolah tu adalah membuang masa lah, kan. So itulah topik hari ni aku nak bincang pasal tu lah. Sebab tentang sekolah. Sekolah kebangsaan. Kita bukan cerita sekolah-sekolah apa homeschool ke atau sekolah-sekolah swasta, tapi Betul. sekolah-sekolah yang macam kita ni, normal lah, manusia normal lah, SMK manusia lah orang normal. kata. Yes, maksudnya sekolah-sekolah kerajaan lah, kan. Yeah. So itulah bila aku tengok kes ni, takut juga sebab sekarang ni boleh dikatakan budak-budak sekarang ni agak ekstrim lah. Dari sudut Sangat. diorang berkomunikasi, gaya diorang bersosial tu, kan. Betul. So datang pula pengaruh-pengaruh yang cakap sekolah ni tak penting. Oi, goyang Mat. Aku rasa one day pendidikan kita ni akan jadi dia macam nothing lah. Tak ada apa benda yang hang boleh Dia macam tak berjuang, kan. penting lah. Benda tu jadi tak penting. Yeah. Betul-betul. So macam untuk hang sendiri lah, bila statement tu keluar lah, dia kata sekolah ni hanya membuang masa. Respon hang untuk statement tu. Untuk aku yang pergi sekolah ni lah kan. Orang Ya, kata ya. sekolah masuk pagi, balik petang, tengah hari macam tu kan. Untuk aku kalau ikutkan seronok sebenarnya kalau kau lalui zaman persekolahan tu, daripada like kita dulu daripada kecil kita akan masuk tadika, and then another Betul. level kita akan masuk ke daripada darjah 1 ke darjah 6, lepas tu naik Betul. lagi daripada tingkatan 1 ke tingkatan 5. Tu dalam tempoh tu aku rasa sekolah tu adalah suatu yang orang kata sangat seronok lah. Sebab yelah kita umur sekarang kita dah kena start kerja and banyak-banyak isu kan. So sekolah tu lah Betul. zaman orang kata, zaman huha-huha, zaman kita nak kenal kawan, zaman orang kata belajar. Yang aku pelik macam mana dia boleh katakan sekolah tu tak penting. Sedangkan Betul lah. mungkinlah sebab dia tak pernah pergi sekolah, dia homeschool kan, orang have kan, mungkin sekolah kat rumah ke apa ke. Kau dengan Betul. cikgu kau berdua je. So benda tu memang jadi bosan lah untuk kau kan. Untuk kita yang Betul. pergi sekolah ni like satu kelas dekat 20 orang, 30 orang, campur ada yang jenis sekolah laki saja perempuan saja pun ada. Benda tu jadi seronok, Betul. sangat seronok. Kau akan explore banyak benda dan kau akan kenal ramai jenis orang. Dari situlah kau akan belajar macam mana kau nak survive. Betul. Kau nak kena fight dengan orang yang lagi pandai, lagi Betul. kreatif. Lepas tu kau akan jumpa orang yang nakal-nakal. Macam mana kau nak handle semua tu? Semua tu Betul. terjadi dekat sekolah lah. Kalau kau dah dewasa dekat dunia luar sekarang, kau jumpa orang macam tu, mesti kau akan macam takutnya. Semua benda kau nak takut. Sebab benda tu kau tak pernah Betul. lalui pun zaman sekolah. So Mm-mm. untuk aku pergi sekolah tu sangatlah penting. Tolonglah kepada Yeah. adik-adik semua kan. Enjoy lah waktu korang dekat sekolah tu. Sumpah aku kata. Aku dulu kat sekolah walaupun orang kata agak nerd, kena bully apa semua. Tapi benda tu yang aku ingat sampai sekarang Mat. Ni Betul. muka sebelah ni. Kaki bully ni. Kaki bully ni. Tapi tengok sampai sekarang berkawan tak faham aku. Betul dah. So macam Serius. aku rasa sekolah tu penting lah. Sebab at the end of the day nanti kau nak kerja, kau kena ada sijil. Betul dah. Sekarang
memanglah Betul tu. ada setengah tu like kau pandai and then kau ada duit dan kau boleh buat something. Kau dah boleh Betul. buka syarikat and so on. Tapi bila kau dah buka syarikat, kau nak cari staff. Bila kau nak cari staff, itu aku pernah dengar Haze punya quote. Bukan. Haze rasanya Haze pernah cakap, kau nak buka company, kau nak cari staff, kau nak juga cari staff yang ada sijil, yang ada Betul. degree, ada Betul. master. Kenapa kau tak ambil je budak-budak yang lepas sekolah tu kau ambil je masuk kerja? Tengok company Betul. kau, hidup tak hidup? Tak kan? Kau Betul. Betul. kau sendiri pun nak cari orang yang berpendidikan. Kenapa kau boleh cakap sekolah tu tak penting? Untuk Betul kau tu. terpulang lah. Tapi untuk orang-orang yang macam, kalau ikut pendidikan tu sangat penting lah untuk sekarang. Kita kat Malaysia kot. Benda tu like priority. Even though kita bersaing dengan ramai orang, benda tu penting. Sangat penting. Itu orang kata like, kau punya value of life. Tak semestinya kau hanya duit je sepanjang semata-mata duit kertas. Sijil tu pun kertas. Tapi both ada different value dia. Kau SPM, kau STPM, kau degree, kau master, that kita punya level. Duit tu semua orang boleh cari. Macam kau cakap, okay, kau pergi sekolah, kau boleh cari RM50. Kau tak sekolah pun kau boleh cari RM50. So benda tu value dia sama je. Bezanya kau sekolah, kau tak sekolah. Tu je. Betul tak? Yes bro. Betul. Dengan itu Aku pergilah sekolah kau mah. aku suka point yang hang kata value tu. Serius tu. Sebab apa-apa sekarang ni memang itu akan jadi keutamaan lah. Kau ni dulu background apa? Kau dulu background apa? Maksudnya dekat situ pun kita akan mencari orang kata tahap pendidikan dia kan. So tapi jelah aku setuju dengan hang. Kalau orang kata sekolah tak penting, by the way sekolah tu penting tu. Sekolah tu lah yang akan membentuk hang tambah-tambah kita yang tak berapa berduit ni, yang hidup sederhana ni. So kau mau pergilah sekolah. Mungkin orang yang cakap macam tu dia dah smart, dia ada pejabat apa, mungkin juga dia kata dia bekerja keras kan, tapi kita tak tahu. Biasanya orang cakap macam ni dia better dia berduit lah, senang cerita. So untuk kita yang terhad sumber pendapatan untuk belajar secara homeschool ataupun swasta ni, kau pergilah sekolah. Sebab sekolah tu memori yang aku boleh katakan paling best lah. Paling best sebab kau sekolah je. Time tu lah kau nak membawang, time tu lah kau nak bahan orang, kau nak maki orang. Situ. Maksudnya maki tu bukanlah melawan cikgu no. Maksud aku berkawan lah. Kau berkawan, macam mana kau nak handle dengan orang yang itu banyak mengajar lah kan. Dan kalau kau tak pergi sekolah, 1+1 pun kau tak tahu tu. Kan kau tak tahu. Tatah kalau aku tanya Perlis kat mana? Oh Perlis entahlah. Kan kalau kau tak belajar geografi tu, banyaklah. Kalau aku cerita bab sekolah ni penting tu. Kan. Dan bercakap pasal sekolah kat Nas, ada satu trend yang aku perasan sejak aku rasa berapa tahun ni lah, after kita dah habis sekolah. Macam tadi je lah, dari sudut pendidikan tu, itu dah banyak cakap dah, tak payah ambil SPM. Itu dah satu masalah dah. Masalah lain lagi, dari sudut orang kata, cikgu sekarang agak terhad macam mak saudara hang pun adalah cikgu. Agak terhad maksudnya dari sudut macam kita dulu, setakat kena rotan, berdiri di luar pintu kelas, itu normal. Aku orang macam kita tak boleh compare zaman dulu, zaman sekarang. Kita faham semua orang tak suka di compare begitu. Tapi bila mana guru dia terhad dari sudut dia punya pelaksana tu lah. Maksudnya hak dia sebagai guru, kan, sebagai orang yang aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi maksudnya boleh dikatakan geng-geng yang selepas mungkin berapa tahun lepas kita tu dia agak manja. Maksudnya terhad tu dari sudut pandang PKP, right? Sebelum tu dia jadi macam sian cikgu tu, cikgu nak sentuh tak boleh, apa tak boleh. So macam ni apa orang dari kata sudut pandang generasi manja kan. Yes so dari sudut Sorry pandang lah kalau Nas dah bash pun. kan, dari sudut pandang macam mana Nas tentang isu yang zaman sekarang, zaman dulu, compare tak boleh compare, tapi dari sudut macam cikgu tu, macam mana anak murid zaman sekarang, macam mana?
Kalau dari sudut pandang hang lah. Okey, dalam sudut pandang aku dari segi dulu cara mengajar dengan sekarang memang nampak perbezaan lah, sebab dulu yes kita tahu guru tugas dia apa, untuk mendidik, untuk membentuk Yes, jati diri betul. seorang pelajar. Betul. Kita lah manusia tu as pelajar. Betul. So tugas guru tu untuk membentuk akhlak kita, jati diri kita, mengajar kita, didik kita jadi manusia yang berguna Betul. untuk like kita dah habis sekolah, kita akan bekerja dekat luar. Kita akan menghadap Betul. society. Yes, bro. Kalau kau tak ada jati diri yang kuat, kalau kau kosong, macam mana kau nak fight dengan semua orang? Maksudnya Gitu. kau nak build up kau punya value diri kau tu kat sekolah. So guru lah tugas dia untuk mengajar kau. Tapi kalau in terms of time kita dulu, kalau kita tengok like macam kau cakap tadi lah, kita denda tu masih ada. Maksud like cikgu marah pun kita okey, cikgu cubit tu like dia bukannya saja-saja nak cubit. Kau tahu tak, cikgu tu pun tak bodoh. Betul. Dia cubit sebab apa? Kau tak buat kerja kan? Kau tak siapkan Betul. kerja kan? So tu orang Betul. kata hukuman lah untuk mengajar kau. Maksudnya okey, Yeah. kau kena siapkan kerja. Ini denda kau. Alah, dia pun cubit pun bukanlah like suka-suka hari-hari nak cubit. Kalau kau tak ada buat masalah, dia okey je. Kalau kau buat kerja, dia takkanlah tiba-tiba dia nak rotan sebab kau buat kerja. Tu gila namanya. Tu betul kes dera. Tu tak apa. Tapi budak-budak sekarang yang aku tengok like dengan cikgu pun dia kurang ajar. Serius. Apa tu, nak sentuh pun tak boleh. Report. Dan mungkin mak bapak generasi sekarang lah, like kan orang kata kau tak ada anak lagi, kau tak tahu bla bla bla, tapi sense lah. Cikgu marah anak kau sebab apa? Anak kau buat problem, anak kau buat kes kat sekolah. Betul lah tugas cikgu tu untuk menegur anak kau. Yang kau pula tak boleh terima hakikat yang anak kau kena tegur. Oh tak boleh, cikgu tak boleh sentuh anak saya. Yang paling aku kesian yang kena ustazah dulu. Ada kes ustazah kena merangkak tu. Ya Allah, aku kata jatuhnya martabat seorang cikgu tu, mak bapak buat cikgu tu macam tu. Oh, dia kira macam nak suruh cikgu tu rasa macam mana budak tu kena, betul tak? Yes, budak tu kena jalan itik je tak silap aku. Sampai cikgu, mak bapak datang serang. Oh, ustazah merangkak lah, pusing satu sekolah. Malu. Bayangkan ustazah depan pelajar dia, dia jatuhkan martabat begitu je. Aku cakap, betul. What? Kenapa nak kena? Ya tu. Lepas tu nanti satu hari bila kau dah tua, anak kau dah besar, anak kau ajar macam, oh kenapa anak aku kurang ajar Kenapa anak aku buat aku macam ni Kenapa dia hantar aku rumah orang tua Habis tu, dah tak ada pendidikan. Dah kau biar dia bebas dengan hidup dia macam gitu. Dah akhlak tu tak dibentuk dengan baik. Buat salah pun tak kena marah, buat itu tak kena marah. Kau support dia lagi pula benda tu. Lagilah budak tu menjadi. Lepas tu bila dah kena dekat muka sini baru macam, oh nyesalnya aku dulu tak didik anak aku elok-elok. Benda tu dah terlambat. Kau duduk je lah rumah orang tua terlepak dengan member-member kau. Padan lah muka. Manja ke sana, anak tak kena dengan tempat. Aku tak suka lah generasi yang like, aku tak katalah semua, tapi ada serta-serta yang like sentuh sikit tak boleh. Lepas tu jenis kau revenge balik cikgu tu, kau bantai kereta dia, kau rosakkan, kau pukul cikgu tu. Apa tak hebatnya kau buat macam itu tu? Apa yang hebatnya kau buat macam tu? Kita orang dulu pun paling-paling busuk pun kutuk-kutuk belakang je. Still kerja dia aku buat. Sekolah aku datang. Kelas dia aku masuk. Tak suka aku menyembang. Kena marah aku diam. Tu orang kata common sense lah. Diri kau nak tunjuk hebat apa sebenarnya kat sekolah tu. So, tak kata benda tu, fungsi sekolah tu adalah untuk membentuk jati diri lah. Jati diri kita untuk jadi manusia yang berguna untuk masa depan dan untuk negara. Kalau kau tak guna, lepas tu nanti bila jadi mak rempit, orang bising-bising, kau terasa dihina. Habis tu benda tu real. Melainkan kalau okey, jawatan kosong mak rempit, perlukan 2-3 orang. Bukanlah nak kutuk mak rempit tu teruk. But kadang-kadang benda tu pun dah jadi like sudut pandang orang kan, dah jadi benda tu satu negatif. Benda tu bahayakan diri, tak ada apa faedah. Kalau kau nak merempit, kau merempit dekat tempat yang sepatutnya. Sepang ke, apa-apa event ke, that's okay. Ini dengan tak berlesen apa semua, benda tu tak patutlah. Aku rasa belajarlah jadi manusia orang kata. Walaupun tak perfect, at least kau ada something.
Betul tu. Itulah yang aku rasa. Tapi betul dah. Betul lah. Tapi betul lah. Aku suka dari sudut pandang hang bila mana mak ayah sekarang dia macam rasa puas bila menjatuhkan martabat seorang guru tu. Padahal kalau ikutkan, guru tu adalah itulah yang membantu mak bapak setelah mak bapak tak ada. Maksudnya mak bapak pergi kerja ke apa, dia adalah orang yang kedua Betul. selepas mak ayah kan. So, entahlah. Betul lah. Tapi takut jugalah. Dan sebenarnya benda tu dia nampak kesan dia bila mana tak tahulah, dia orang macam ada satu common sense tu kurang lah. Aku tengok budak-budak sekarang kan, even aku ada pengalaman yang waktu aku adalah budak LI dekat tempat aku kan. Aku rasa macam apa sial dia ni kan, macam acah-acah kan. Padahal kau buat kerja pun macam ampeh, tapi kau punya sembang macam kau perform lah macam tu. Nak sembang orang besar tapi macam kerja kau pun tak perform. So kat situ pun aku dah macam okay. Padahal kau dah ke level yang ke arah you jugalah. So dekat situ pun dah function macam okay, beza betul kan. Kita dulu kalau kita intern, teruk-teruk kita pun kita still ada rasa hormat tu lah. Senang cerita, common sense dan hormat tu lah. Diorang tak ada lah. Betul. So yeah. By the way, yang kita orang cakap pun, kita orang pun tak baik juga. Bukannya Betul, baik kita sangat orang pun. pun dulu Tapi kat sekolah kita orang tapi dulu pun, still lah. yeah, betul. Hormat tu ada lah. Hormat tu ada. Dan sampai sekarang pun kita orang tak pernah mengaku pun kita orang ni baik sangat, tak ada. Tapi dari sudut pandang seorang yang pernah menjadi pelajar sekolah, so yang kita limitkan adalah guru lah. Apa-apa kita hormat dia, apa yang dia buat, apa yang disuruh tu kita ikut lah. So ya, itu sudut pandang aku dari sudut sekolah lah dan juga pembelajaran lah. Tapi kan Nas, macam dari sudut hang juga lah. Kan macam kita belajar daripada sekolah kebangsaan, sekolah tadika, rendah Kebangsaan kebangsaan, rendah. dan ada diploma, ada form C ataupun degree. Daripada setiap perjalanan hang tu, apa momen yang paling best ketika hang menuntut ilmu? Maksudnya daripada tadika tu sampai degree, dekat point mana yang hang rasa macam ini yang akan hang kenang sampai bila-bila lah. Macam tu. Macam mana kalau hang? Dia tak boleh nak bias sangat lah kalau ikutkan pada Hmm. aku, setiap zaman tu dia ada special dia sendiri. Like Betul. time aku pasti dulu, biasalah sekolah pasti kan like more kepada like keagamaan Islamic. sikit. Aku ni Ya, jenis betul. nakal-nakal sikit. Osok budak-budak kat situ. Tapi ya still survive dan masuk darjah 1 sampai darjah 6. Dari situ orang kata like baru nak kenal dunia kan, kita baru nak start belajar, baru nak kenal kawan-kawan sekampung, duduk like kira literally moment darjah 1 ke darjah 6 tu orang kata zaman main. Betul. Banyak sangat main-main. Kan nak belajar sangat pun, pergi sekolah sebab nak jumpa Betul. kawan, wah. Then masuk tingkatan 1 tu baru orang kata nak meningkat ke dewasa, baru nak macam build up jati diri, confident level tu macam mana, sopan santun tu semua kena belajar kat sekolah lah. Kita senang cerita. Tapi yang zaman paling best like zaman aku university lah, sebab aku jarang berjauhan dengan family. Like sekolah rendah dekat kampung, sekolah menengah dekat kampung, form 6 pun tak jauh pun daripada rumah. Dan you tu lah zaman aku kata like aku belajar macam mana nak survive lah kat tempat orang, like 4 tahun duduk dekat KL. Yes, waktu degree. 4 tahun duduk kat KL, macam mana nak survive dengan like yelah kita budak kampung, duduk kat Pekan, orang kata perok. Jadi perok. Oi, perok tengok KLCC lah, apalah, perok. Lepas tu dah lama-lama tu orang kata kena sedar diri. Kita orang kampung pun kena sedar diri. Betul. Carilah kawan-kawan orang kata yang okey, maksudnya kita selesa, yang bukan lara punya orang lah. Alhamdulillah lah. Dapat jumpa orang yang baik-baik, dikelilingi dengan orang baik-baik, kawan okey semua. So sepanjang tempoh aku tu lah, zaman degree tu lah zaman paling sonok. Belajar macam mana nak hidup berjauhan, kenal dengan
orang-orang baru daripada negeri-negeri lain. Selalu orang kampung Betul. je. Ni orang negeri lain. Lepas Betul tu betul. nak apa tu, nak sesuaikan diri dengan environment orang Kuala Lumpur. Biasalah kau pun tahu kan Kuala Lumpur pun mana orang kata Betul betul. bebas. Bebas. Kita kampung Hmm. pukul 6 dah kena balik, tak balik kena hambat. Kat sana bebas. Tak ada siapa nak Betul. melarang. Sebab jauh daripada mak bapak kan. Dari situ Betul. kita orang kata belajar. Macam mana nak manage masa, manage diri sendiri, manage duit, apa semua. Lepas tu nak kena belajar, fokus belajar lagi. Time tu lah aku rasa moment paling best lah. Time dekat U tu. Susah senang macam-macam lah, struggle duduk jauh-jauh ni. Yes. Dengan kena pula last semester PKP. Ui, fikir tak boleh balik rayanya, apanya. Sampai ada orang jadi bapak aku lah untuk ambil aku balik. Kalau tidak polis tak bagi aku balik. Ni bapak angkat ni. Apa kata? Bang saudara ke bapak angkat ni? Oh jadi nak kat aku ambil yang kat balai tu yang sebab kan turun nak bas kena tu drop kan. off tu. Ya. Okey. Oh aku ingat momen tu. Kena berlakon. Kalau tidak aku tak dapat balik raya. Betul. Oh betul dah Aduh sila haru aku ingat. betul. Tu macam Aku ingat momen tu. Itulah paling best orang kata. Susah senang dekat tempat orang. Tapi seronok lagi tempat sendiri lah, senang cerita. Duduk Betul. rumah sendiri tak payah bayar apa semua. Betul. Kenangan lah orang kata. Kenangan masa belajar. Kau ada? Tak ada. Tak Betul. ada. Tapi serius bila hang cakap zaman yang hang belajar U and then hang boleh carry, hang boleh bawa diri hang adalah disebabkan kesedaran hang daripada kampung dulu, betul tak? Maksudnya hang pilih kawan yang betul. Itu pun pendidikan juga sebenarnya. Itu pun pendidikan awal. Pendidikan awal kalau korang kata daripada sekolah kampung korang tak boleh bawa diri kat bandar. Aku rasa Nazrul bukti lah kan. Bahawasanya kau daripada kampung, kau sekolah menengah kat kampung. Form 6 pun kau kat Kuala kan. Kuala tak jauh pun. Kira kampung jugalah maksudnya. So bila kau bawa ke KL tu, kau still membawa kat aku ni kampung and then kita sedari lah. So itu juga satu pendidikan juga dah. Kalau nak bagi tahu functionnya daripada sekolah tu, pergilah sekolah cerita dia. Tapi bercakap pasal moment tu, betul lah Nas. Aku rasa you tu adalah moment yang betul-betul struggle lah. Betul-betul, serius tu. Walaupun macam aku dekat je, dekat Candan tu, dekat Kuala tu, tapi banyak input baru lah. Banyak input baru yang aku dapat belajar dengan orang, jumpa PL orang, macam mana nak handle problem, macam mana kita, orang kata senang cerita, macam mana kita kawal diri kita lah. Macam tu. So memang macam aku diploma, so macam hang degree. So zaman diploma tu antara yang best lah. Yang best moment lah. Sebab kalau korang tanya, tapi korang kan Joseph, kenapa tak korang pilih sekolah menengah? Sekolah menengah disebabkan kita dalam fasa yang kita masih lagi dalam mood. Yalah, kita bukan mood untuk survive. Kita mood yang kita huah-huah. Sebab kita masih selesa dekat tempat yang sama. Ya, betul. Betul. So, bila mana contoh macam aku dekat je dekat Candan kan. So itu pun aku belajar banyak benda, jumpa orang, bagaimana kau nak macam cerita macam mana kau nak bawa diri kau ke suatu tempat yang lain. Walaupun tempat tu dekat je, tapi beza bila mana kau dah masuk belajar. Kau mesti akan satu perasaan yang macam bapak aku belajar. Kau belajar ke tak belajar? Okay, kau jangan kawan dengan aku. Tapi sebenarnya itulah momen yang paling best. Kak yang banyak mengajar aku jugalah. And Nas pun sama, dia pilih zaman degree dia. Okay, so aku rasa cukup lah pasal sekolah ni. Dan sebab sekolah ni isu yang ramai dah orang sembang kan. Tapi conclusion dia daripada apa yang hang dengan aku sembang ni adalah bahawasanya pergilah sekolah. Kalau kita orang-orang biasa yang tak berapa, orang kata tak berapa duit sangat, orang yang sederhana, pergilah. Kerajaan dah sediakan platform tu, hargailah momen-momen tu. Sebab banyak orang yang aku jumpa, dia menyesal gila sebab dia tak gunakan zaman sekolah dia tu betul-betul. Dan kalau korang rasa korang nak jadi besar, awal sangat, tahulah bahawasanya menjadi orang dewasa tu pening kepala. Ya, Banyak nak jadi hair. budak-budak balik. Penat Kan? lah.
Betul. Kalau koma tak percaya, kalau koma rasa koma roja, pontin sekolah ubat roja dapat RM50 tu dah besar, itu tipu je. Koma tak ada komitmen yang besar lagi, apa lagi koma rasa 50 tu besar, bila mana koma dah roja nanti 50 tu macam tak ada apa. So konklusi dia, pergilah sekolah. Sekolah. Okay. Alright, so tutup kita punya segmen yang pertama. So kita nak pergi kepada segmen yang kedua. Segmen ni kita nak sembang borak-borak kita. Nas, Boleh. kalau ikut kan, kita ni diam tak diam lah. Kita on the way lagi berapa angka saja untuk ketiga series. Dan aku pun Fuh. sebab apa aku sembang topik ni, aku macam pernah lah satu masa tu aku macam naik motor. Kadang-kadang aku cakap seorang, contoh macam kalau aku jumpa macam budak-budak LI ke budak-budak intern kan, tempat aku, dia kata, bang, itu satu part dah. Kan, bang, aku cakap, jangan bagi kau abang kan. Lepas tu bila fikir, budak tu 20, engkau 20 berapa kan. So bila Ya. fikir macam, okay, so maksudnya aku dah besar, tapi kenapa perangai aku macam form 5 lagi kan. So aku rasa macam, maksudnya aku macam bukan tak boleh terima lah. Tapi dia macam, masa cepat lah. Senang cerita, masa cepat. Lepas tu ada yang macam bawah pada kita pun banyak yang dah kahwin. So aku Betul? rasa macam, ini dulu aku main bola kat sekolah sama-sama. Tengok macam, dah kahwin dah dia ni kan. So orang kata antara umur 30 ni, aku bukan nak kata dia kalau istilah dia adalah konflik menuju 3 series. Menuju ke angka 3 series tu kan. Daripada sudut pandang hang lah, apa yang hang expect untuk hang capai 30 tu, apa yang mungkin hang ada target ke, hang expect ke. Maksudnya aku rasa dia 30 tahun, 2-3 tahun macam tu lah. 3 tahun lagi. So pendapat hang ataupun apa perasaan hang, and what hang rasa perasaan tu? First agak kelakar lah dengar kan. So Kan? aku rasa macam 17 kan. Kenapa dah 27 Kan? Serius tu. tapi sumpah lah, aku rasa macam like baru habis belajar kan. Baru lagi Kan? bawah 20, 25, 24 Kan? macam gitu. Rupanya dah 27. Tahun ni dah Serius. 27. Lagi 3 tahun nak 30. Konflik Orang kata dah nak cecah 30 ni mungkin lah tak se-heavy orang lain lah kot. Like aku punya konflik more tu orang kata sendiri-sendiri. Aku dalam fasa nak perbaiki diri balik orang kata, sebab yelah umur dah makin meningkat ni, takkanlah nak seronok-seronok je lagi dok. Banyak lah dah nak kena fikir. Belum lagi isu-isu lain isu-isu lain tu jap lagi lah orang kata. So nak sampai ke 30 ni aku fokus pada tu lah kot. Utamakan diri aku dulu. Like sekarang pun aku tengah handle mak aku lagi. Mak aku yelah umur kita meningkat, takkan umur dia stay kan. Nah, dia pun makin lah juga meningkat tua. Kita pun dah makin tua, takkan dia makin muda. So betul. Orang kata sama-sama tu lah, give and take. Aku kena more spend time dengan mak aku. Sudah cecah 30 ni, nak kukuhkan orang kata finance, nak settlekan apa-apa yang patut, komitmen lagi. Tu je lah kot. Yang lain-lain tu orang kata dari segi kejaya tu alhamdulillah lah, buat masa ni orang kata stabil lah lagi nak untuk survive. Like untuk survive tu boleh lah lagi orang kata kan. Yang lain-lain tu itulah rasanya ada konflik dari segi kalau ikut kan sebenarnya 27 tu orang kata yelah usia hanyalah sekadar nombor kan. Tak adalah nilai apa. Itu letak atas diri sendiri juga. Aku pun umur je 27, tapi kalau orang tengok perangai berbudak ke apa, nampak lagi pun begini. Ada masanya memang banyak perangai berbudak, menggedi-gedi atau apa-apa je perangai ke apa. Tapi kalau yang 27 ni marah, siap dah koma. Awak Betul. tak ada limit dah. Sabar tu dah habis. Minta maaf ke apa. Tu mungkin lah kot sebab Fatuk usia lah kot. Raja nak marah macam tu. Tapi itu serius
betul jugalah kan. Tapi Nas, aku tadi tengok kat status hang pasal yang hang berapa 9,000 lebih hang tak pernah jumpa family hang tak. 9,000 Like berapa hari kan. start daripada 1 Februari Februari. 1998 until now like Hmm. 9,484 hari dah. Aku tak bersama dengan Hmm. diorang. Faham. Rasa macam So, lama tapi aku rasa macam benda tu like baru lagi terjadi. Faham? Like betul. aku pun Faham. benda tu jadi like umur aku baru 5 bulan lebih. So bila Hmm. aku tengok ada orang buat konten kat TikTok like kira that hari kan, aku pun sajalah buka Google and tulis bla 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 tarikh Hmm. 9,484 hari. Dah lama siot. Yelah aku pun dah Lama. 27 lah. Literally like around 26 tahun aku Ya, yeah, membesar tanpa diorang. So betul tu. susah nak percaya tapi alhamdulillah lah. Kalau orang setengah Betul. orang cakap like macam mana kau boleh survive doh, macam mana kau boleh bertahan doh nak membesar dengan tak ada family, tak ada adik-beradik. Betul. That's orang kata specialnya kau diuji. Dan aku bersyukur sebab aku dikelilingi oleh orang-orang yang banyak support aku untuk aku jadi Hmm. macam aku sekarang. Aku Betul. alhamdulillah aku boleh seronok, aku diberi kawan-kawan yang menceriakan aku macam manusia sebelah ni. Nah, bukan senang nak dapat kawan dengan Syahruhan kamu ada? Tak ada. Tak ada. Ini Bangang. Aslah Razak lah. Hidung je tak apa nak mancung. Dulu dia famous. Aku bangga ada kawan yang se-famous dia. Kamu tahu? Dia Oh sebelum dia god. convert ke Malaysia, Randy Firman Shah dulu. Aku umur 27 pun aku boleh like nasib lah. Tak tahulah nak khabar. Tapi itulah dia. Oh god. Tapi serius lah. Bila hang cakap pasal kehilangan mak ayah di usia 5 bulan tu, sebenarnya itu reflect untuk aku juga. Kalau macam setengah orang macam aku nak down ke apa kan, waktu macam ayah aku dah meninggal 4 tahun. Bila aku fikir balik, hang hilang family hang ketika mana hang 5 bulan hang tak tahu apa, tapi hang still layan je and hang tak pernah menganggap itu satu beban tu hang. So sebenarnya itu mengajar aku juga. So kat situ pun memang banyak, kiranya aku banyak belajar dengan hang juga daripada kehidupan ni. So ya itulah, kalau orang kata kita rasa kita dah teruk, sebenarnya bukan teruk, maksudnya kalau kita teruk diuji, ada lagi orang yang teruk diuji tapi dia still senyum. So Betul. thank you Nas for the, orang kata itu semangat yang hang bagilah, even hang tak cakap tapi aku dapat rasa benda tu. Okay, so kali itu konflik lah menuju ke 3 series ni. Macam Betul. dari sudut hang tadi lebih kepada mak hang, financial and hang baiki diri hang kan. Sama jugalah macam aku sebenarnya. By the way, memang apa-apa pun financial lah. Memang kewangan tu sangat-sangat penting. Even kita nak ke mana pun perlukan duit. Betul lah orang Betul. kata, duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. So, Ya. first keutamaan aku memang kewangan lah. Apa-apa pun memang aku fikir apa nak tambah income dengan apa kan. Even tak tahu lagi nak buat apa, tapi fikir-fikir jugalah apa yang membolehkan macam kewangan lah. Sebab apa-apa sekarang pun memang duit tu adalah keutamaan lah macam tu. So, berbalik juga pada konflik tiga series ni Nas kan. Dia normal lah. Pasal jodoh, perkahwinan ni kan. Hang ada rasa satu perasaan yang trigger tak? Ataupun satu perasaan yang macam bila orang tanya, bila nak kahwin? Adakah itu soalan yang sensitif bagi hang atau itu hanyalah soalan yang biasa? Ajak borak ke? Macam mana? Dari sudut pandang hang tentang perkahwinan di kala kebanyakan umur kita ni memang dah mendirikan rumah tangga macam Betul. fan kan. Macam kita sendiri ni macam mana untuk orang yang bujang ni. So dari sudut hang lah, adakah hang okey atau macam mana tu? Silakan Nas.
Okay, isu kahwin ni lah kan, normal lah Mm-mm. benda tu akan terjadi bila kita dah start like 20 and above, 25 dan ke Mm-mm. atas. Rasanya start daripada umur 25 kot, benda tu like, benda tu akan trigger aku lah juga, like bila nak kahwin, bila Mm-mm. nak kahwin. Like kita pun time tu baru study rasanya, dah hujung-hujung nak study kan. Baru Mm-mm. nak habis study, lepas tu like, oh tak ada kecalon. Lepas tu dah masa 26 like, dah habis belajar semua, baru nak start kerja like, oh bila nak kahwin, oh dah ada calon ke, dah ada orang ke. Benda tu untuk that moment like, yelah kita pun baru habis belajar, baru nak start kerja. So Mm-mm. kita serabut dengan benda tu triggered jugalah untuk aku. Tapi sekarang kalau soalan tu ditanyakan, aku like, nah aku don't give up. Mungkin like benda tu dah jadi, orang kata macam kau cakap lah, mungkin dia orang nak berborak ataupun sekadar bertanya khabar. Kita pun tak boleh terlalu ofensif atau Betul tu. defensif yang like macam asal sibuk sangat pasal aku apa semua. Kita tak tahu, kadang-kadang mungkin like itu orang kata permulaan kata untuk dia berborak. Kita pun Betul tu. mungkin dia tak tahu nak approach. Yelah, first thing macam kita 27, mungkin orang yang bertanya tu like gap age kita like 10 years ke berapa tahun kan. So dia takkan nak tanya like, oh kamu main forex ke? Like benda tu kan beli. So dia akan tanya tu. benda-benda biasalah, kamu bila nak kahwin, kalau dah kahwin bila nak dana. Benda tu like aku rasa dah orang kata dah jadi budaya dah bertanya macam gitu. So untuk aku like umur 27 ni, kalau orang tanya, aku akan cakap tak lagi kot, sebab mindset aku tak ready untuk berumah tangga. Like benda tu pun bukan aku nak menidakkan hukum ke apa Kahwin. ke. Benda tu like kahwin tu adalah harus kan, harus Tak, so dia ada 5 kategori lah. Kalau macam kita tak ada nafsu apa tu, harus je lah. Macam tu. so tu umum lah. Kalau Mm. dah lebih daripada tu, wajib lah kot. Tapi untuk Ya, aku, betul. aku tak ada rasa lagi apa-apa untuk berkahwin, sebab macam aku cakap tadi lah, aku dalam fasa nak perbaiki diri aku. Aku ada komitmen, aku nak kerja ke mak aku and so on. So orang kata kalau jodoh tu sampai dah takdirnya begitu, orang kata takkan kita nak deny kan. Kita usahakan je lah untuk bagi jadi. So untuk aku sendiri, untuk mencari tu tak lagi lah kot. Aku kata aku pun macam aku cakap, aku pun umur je 27, panggil macam budak-budak lagi, huru-hara apa semua lagi. Macam mana nak jaga anak dara orang? Membayangkan aku bawa anak dara orang kahwin, hura-hura. Tak kegila tu. Aku pun rasa macam, apa benda kamu dia nak kahwin? Kamu budak lagi kot. Kata, budak lagi. So, macam, tak apalah, orang kata. Ada rezeki macam Fendi, kawan kita. Dah ada rezeki dia nak kahwin, jodoh dia dah sampai. Alhamdulillah, teruskan, pemudahkan. Semua kita pun berdoa je yang baik-baik. Bukan kata tak nak kahwin, siapa tak nak kahwin, sunyi mat. Takkanlah nak tua seorang-seorang, orang kata kan. Tapi kalau dah kita tak ready, kita nak jaga anak orang kot, bukannya nak patung, bukan nak kucing. Kita nak tanggung anak orang. Kahwin sekarang bukannya zaman Piramli, tudung RM1 hantaran bla 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 murah. Tak ada. Banyak benda nak kena fikir. Kahwin, siapa tak nak kahwin? Habis tu ingat kahwin free ke? Kahwin free tu adalah, tapi janganlah. Janganlah pergi sekolah kan. Pergi sekolah kan. Tak boleh kan. Sebab tu pergi sekolah. Tahu seronok je. Kan? Aku rasa macam tu lah kot. Buat masa ni tak mencari dan mungkin tak dicari. So enjoy je lah umur 27 dan soon to be 30. Aku tak rasa trigger lah dengan soalan tu. Sebab yang nak kahwin aku, yang nak tanggung pun aku. So tanya je lah, nak borak-borak je lah dengan aku. Aku layan je lah yang mana aku mampu. Tak layan aku belah. Kan? Tapi betul lah. Tapi bila cakap tu, logik juga. Maksudnya yelah, kadang-kadang orang yang tua-tua tanya kat hang, betul juga, takkan dia nak tanya main forex ke, main game Valo, takkan lagi tu kan. Mestilah mesti dia tanya dah kahwin ke belum, umur berapa nak kahwin. Itu is normal punya perbualan lah kan. Dan dia tidak jadi masalah pun maksudnya. Ya, betul. Sila-sila lah. Tapi betul lah, hang punya
sama macam aku. Even orang tanya aku macam insya-Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan jodoh, itu je. Aku akan jawab macam itu dan aku tak ada dah perasaannya macam bang makcik ni, dia ingat aku apa? Gemuk ni tak laku ke? Tapi tak serius. Tapi aku rasa macam okey je. Tak kata insya-Allah makcik doakan saya, mudah-mudahan Allah kurniakan saya jodoh-jodoh yang baik. Insya-Allah makcik doakan. Contoh kan. So aku macam amin dah tu je. So soalan kahwin ni dia sebab kenapa zaman sekarang dia jadi benda tu trigger kan? Ada pernah tertanya tak? Kenapa soalan tu macam trigger gila? Pada setengah Mungkinlah orang sebab macam kita okey. Macam mana? mungkinlah benda tu akan jadi isu sebab macam kau cakap tadi lah, kita like umur dah 27 tapi mostly like junior-junior kita like 25 dah kahwin, habis sekolah dia dah kahwin and then dah ada anak and so on. So diorang anggap macam oh budak-budak muda dah kahwin kot, budak-budak bawah kau dah kahwin, takkan kau tak kahwin. So bila orang tanya, kita akan jadi like, kita akan jadi benda tu satu paksaan tau. Okey, kita kena kahwin sebab orang lain dah kahwin. Budak-budak bawah kita dah kahwin. Kalau ada adik-beradik, oh adik-adik dah kahwin. So benda tu akan jadi beban. Dia bukan tanggungjawab dah, dia jadi beban kat situ. Macam maksudnya aku kena kahwin. Sebab apa? Orang yang suruh. Orang yang berkata-kata. Orang yang suruh macam bila nak kahwin, bila nak kahwin. So benda tu akan jadi beban lah pula. Daripada orang tu kahwin dengan rela, dah kahwin sebab paksa. Tanggungjawab dia pula, rumah tangga dia pula tonggang terbalik. Kau, dia dah kahwin, kau tanya pula lagi, bila nak ada anak? Oh, anak seorang je ke? Makcik bila nak mati? Astaghfirullahaladzim. Penat aku. Aduh. Tapi dia lah, serius. Tapi betul bab kahwin ni mungkin setengah orang dia okey, setengah orang dia tak okey. Yalah, kadang diri sendirilah. Betul, keadaan mental seseorang ni pun kadang risau sekarang ni kan. Ngetor kadang-kadang tu kan. So itulah kan, bila mana kita cakap pasal kahwin ni, untuk macam kami dua orang ni okey lah. Tanyalah bila nak kahwin, itulah jawapan aku. Okey. Tapi kan ada satu ketika bila kita cakap pasal kahwin apa kan, itu dari sudut kita respon terhadap tentang perhubungan atau perkahwinan. Tapi macam menjelang kita usia-usia yang macam ni kan, bila hang ada di, contohlah hang respon terhadap sesuatu perkara tu, maksudnya macam kalau hang ada hal dekat dalam tempat kerja, ada benda yang berlaku dekat family ke apa, kalau dulu kita respon as sebagai seorang yang budak-budak kan, maksudnya merajuk kan, maksudnya kita bawa diri dan sebagainya. Tapi kalau macam dari sudut bila mana kau nak masuk usia yang 30-an ni kan, hang punya kaedah respon hang tu macam mana? Tak kisahlah tempat kerja ke, family punya hal ke, macam mana? Kalau gaya hang respon lah, macam mana tu? Okey, dari segi orang kata tidak balas akulah dengan apa yang terjadi sepanjang umur sebegini. Mungkin like waktu first mencecah umur like 20 ke atas, and bila 25 tu orang kata zaman orang kata darah panas. Darah panas, tergelegok lagi kan. So benda tu akan jadi trigger jugalah. Like, kita orang kata yelah, kita baru habis sekolah, baru habis belajar, baru nak menjadi dewasa, mengenal dunia semua. So bila kita tak boleh handle, emosi kita tu orang kata tak boleh nak control, tu yang jadi kita mostly bukan nak selesaikan masalah tu datang, kita more kepada melarikan diri. Kita lari, kita buat lain, dan kadang-kadang kita respon dengan tak fikir pun. Kita marah, benda tu tak akan settle sebenarnya. Kalau kau lari, kau berdalih dan kau buat lupa, kau abaikan, benda tu takkan settle. Takkan settle, dan at the end kau sendiri yang serabut. Untuk that usia, waktu aku dulu-dulu memang aku macam aku akan jadi serabut, aku stres. Tu yang marah orang lain, bantai orang lain, sebab kita tak boleh handle masalah. So kita lari daripada dan kita buat masalah yang baru. So like, macam bang esok apa benda tu, tapi dah umur sekarang ni orang kata dah boleh fikir lah, dah boleh handle emosi tu, dah boleh fikir secara rasional macam mana. Like okay, kalau dekat dengan family, marah tu still ada,
Tapi like macam dulu kalau kita marah, kita melawan. Kita lawan balik. Betul. Sekarang kalau apa-apa jadi, aku akan bawa diri dulu. Like bukan aku lari. Aku nak elakkan daripada benda tu jadi lagi teruk. Sebab kita kalau kita menjawab, benda tu akan jadi teruk. Kau lari dulu. Kau sejukkan diri, bukan lari daripada masalah. Like kau tone down dulu supaya Tenang kau boleh lah. respond. Kau boleh respond dengan otak kau waras time tu. Bukan dengan sebab marah kau. So bila kau marah, benda tu akan jadi lagi teruk lah. Sebab kau tak fikir apa benda tu. Kau main bantai je, pam kau bantai. Benda tu akan just settle. So kau tenangkan dulu diri. Kau fikir balik apa yang patut kau buat, apa yang tak patut kau buat. Macam mana kau nak kena respond dengan that situation. Macam kalau kat tempat kerja, kau dengan staff-staff semua kan. Kalau ada isu, umur-umur sekarang, betterly direct lah. Janganlah macam dulu, zaman aku dulu. Merajuk je update story. Buat status. Buat kat Facebook, buat kat WeChat. So semua nak tulis lah. Nak bagi tu semua orang yang merajuk punya pasal ni. Terasa punya pasal ni. Benda tu tak habis kau. Pergi sekolah merajuk lagi. Tak settle. So sekarang dah umur-umur sekarang ni, jangan bergaduh pula. Maksudnya cakap cara baik. Berdepan dengan orang tu cakap baik-baik. Macam sipulan-sipulan kamu ada masalah ke dengan aku, bla bla bla. Settle cara baik. Lagi senang. Kejap je habis. Daripada kamu pam tak. Aku boleh lah orang kata sikit-sikit. Maksudnya tak ada sebab orang kata tengah perbaiki diri ni. So boleh lah. Betul. Sikit by sikit. Tak adalah drastik. Sekarang aku pun gila. Orang kata pelan-pelan. Betul. Pelan-pelan lah. Masalah. Tak dapat cari penyelesaian. Time tu cari kawan. Minta tolong kawan. Tanya kawan, apa pendapat kamu kalau macam ni jadi. Kamu ada option tak untuk aku? Kalau option tu pula tak semestinya kamu ambil 100%. Kamu tengok pada keadaan. Kamu okeylah kamu twist sikit-sikit, kamu guna sikit-sikit. Tak adalah suruh direct juga. Tu gunanya kawan-kawan. Tempat kamu orang kata berbincang balik apa semua, minta tolong apa semua. Betul. So itulah yang terbaik rasa. Boleh tone down sikit dah, boleh rational balik semua. Tak ada macam dulu barat. Betul. Tapi betul lah, setuju bila dah umur macam ni. Aku sendiri pun sama je. Maksudnya kaedah macam Hang buat ni, dia lebih kita mendahului solusi daripada emosi tu. Sebab apa-apa yang berlaku, kalau kita dahulukan emosi tu yang kita membincangkan masalah tu, so kita tak jumpa solusi dia. Sama-sama dia, serius. Dalam apa jua pun dah saat-saat macam ni memang apa-apa aku akan, okay, ini apa jalan selesai dia, macam tu. So Nas, sebelum kita nak tutup kita punya podcast, Johnson Podcast season 2 episod 2 ni, kekok tak apa orang dah mula panggil abang? Mana? Pernah hadapi situasi macam tu tak? Pernah lah like. Tapi sebab aku kerja as retail, so kadang-kadang customer pun panggil bang, adik is fine lah. Biasalah tu. Tapi bila orang tak ada orang tu like orang yang lagi orang yang lagi tua daripada kau, dia panggil kau like abang. It's not abang like maksudnya kita tua, tapi orang kata sebab title tu like respect kan, kita panggil orang like abang. Tapi bila umur kita like 27, orang yang more older panggil kita abang, like itu kekok. Walaupun in term of respect tu betul, tapi like macam abang. Aku macam okay. Macam aku nak balas balik apa? Abang jugalah kan. So kalau mostly budak-budak biasalah panggil abang kan. Dan ada je like kadang-kadang like parent datang bawa anak, bagi uncle tu. Nanti pakcik tu marah. Uncle aku like apa salah aku? Aku berdiri je dekat situ. Nanti pakcik tu marah. Lagi tua weh. Pakcik lagi gerai tu. Tak tahu. Aku kadang-kadang
tak tahulah sedih lah kadang-kadang. Uncle is fine lah, bunyi lah macam muda lah sikit lah uncle lah kan. Kadang pakcik. Pakcik kata, pakcik kau panggil kau dek. Kau balik sekarang. Kau balik. Aduh. Pakcik. Sebab Itulah. aku apa tau, bila cakap pasal abang ni kan, maksudnya bila waktu macam aku kerja sekarang kan, kebanyakan budak-budak yang masuk semuanya baru masuk 20, 21. So bila diorang pagi macam Bala aku macam Bala panggil Lahar je. Aku jadi macam tolong lah, aku muda lagi kot. So dia macam, aku tak percaya yang macam one day kau kena terima hakikat bahawasanya kau akan tua dan title adik tu akan hilang lah. So aku macam kekok sikit lah. Sebab biasa panggil aku macam adik. Ni bila dah bang ni macam mana nak buat bang, ni macam mana nak buat. So macam siut, aku kata dah tua bang ya. Kata macam tak payah panggil jangan nak abang-abang. Tak boleh nanti macam kau ajar kan. Tak apa, aku okey je kau ajar daripada kau panggil aku abang tu macam geli pula. Tu serius tu. So aku rasa macam abang tu means dia kena sedari lah yang kita ni makin lama makin tua lah dalam cerita kan. So itulah kita punya topik podcast untuk hari ni. Jadi thank you guys. Hampir sejam dah kita punya podcast ni. So pada Koma yang dah tonton episod yang pertama, thank you, terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe kita punya Josem Podcast. Okay. Dan doakan kita punya Josem Podcast ni kembali full house, kembali penuh, kembali syarat dengan 5 orang. Ataupun kita boleh datangkan guest lah, tetamu undangan kita kan, untuk bersama dengan Josem Podcast. Jadi insyaAllah sampai di sini saja. Aku Asal Sulaiman. Saya Nazrul Razani. So minta ampun, minta maaf atas segala yang kami komen ni. Ini adalah pendapat kami saja. Tak ada yang terkait yang hidup ataupun yang mati. Okay. So sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa untuk like, share and subscribe. Okay. So bye-bye. Assalamualaikum. Bye.